Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya kenalkan diri saya Muhammad Firdaus bin Hamid daripada SME Corporation Malaysia Pejabat Negeri Johor. Jadi pada hari ini saya akan terangkan sedikitlah berkaitan dengan program-program yang ada di SME Corporation Malaysia. So salah satunya adalah Business Scale Up Program, Bumi Putra Enhancement Program dan juga penerapan skor termasuk juga dengan SME status lah. Okey, kalau tuan-puan sedia maklum, untuk tahu lebih lanjut boleh juga melawati kita punya inilah laman web di www.smecorp.gov.my. Okey, terlebih dahulu jika tuan-puan pernah dengar SME Corporation Malaysia, sebelum ni kami di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri lah. Jadi pada tahun lepas kita telah diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, di mana SME Corp sendiri adalah salah satu agensi yang merangka polisi dan mengkoordinasi pelaksanaan program-program khasnya berkaitan dengan keusahawanan lah. Jadi selain daripada itu berperanan sebagai pusat bagi rujukan setempat untuk PKS di Malaysia bagi mendapatkan maklumat dan juga khidmat nasihat lah. Jadi seterusnya sedikit berkaitan dengan SME definisi lah ataupun definisi PKS. Jadi SME definition ni ataupun definisi PKS ni dia terbahagi kepada dua sektor lah. Jadi dua sektor yang dimasukkan tu adalah sama ada pembuatan dan juga perkhidmatan lah. Jadi daripada dua tu ada pecahan iaitu mikro, kecil dan juga sederhana. Jadi macam mana SME Corp mengukur sama ada tahap usahawan tu adalah mikro, kecil ataupun sederhana. Jadi jika usahawan tu nilai jualan tahunan dia 300,000 dan ke bawah, pekerjanya adalah 5 orang, dia adalah kategori mikro. Jadi sama juga dengan perkhidmatan. Perkhidmatan di mana nilai jualan tahunan sebanyak 300,000 dan ke bawah, pekerjanya adalah bawah 5 orang. Manakala kecil bagi pembuatan, nilai jualan tahunan 300,000 sehingga 15 juta. Itu untuk pembuatan, kerana pekerjanya tidak lebih daripada 75 orang. Manakala untuk perkhidmatan, nilai jualan tahunan tidak melebihi 3 juta, pekerjanya tidak melebihi 30 orang. So dia adalah kecil, kategori kecil, dan seterusnya adalah sederhana. Sederhana nilai jualan tahunan tidak melebihi 50 juta. 50 juta, kemudian dia punya pekerja tu tidak melebihi 200 orang. Itu untuk pembuatan, jadi kategori sederhana. Manakala untuk perkhidmatan, nilai jualan tahunannya daripada 3 juta sehingga 20 juta. Jadi pekerjanya tidak lebih daripada 75 orang. Jadi syarikat ni dikategorikan sebagai sederhana. Okey, seterusnya sedikit berkaitan dengan program-program SME Corp, iaitu SME Corp Competitive Rating for Enhancement ataupun skor lah, penerapan skor. Jadi apa perlunya penerapan skor ni? So skor ni adalah satu alat untuk kita diagnos usahawan punya kemampuan lah, sama ada keupayaan PKS ataupun sebagainya lah. Jadi fungsi skor ni kita nak kenal pasti kekuatan dan juga kelemahan bagi penambahbaikan lah. Okey. Seterusnya kriteria bagi pemilihan rantaian perniagaan yang berpotensi. Okey. Jadi fungsi skor ni kita nak ukur sama ada syarikat tu mengikut level lah, mengikut peringkat. Jadi kalau tuan-puan sedia maklum, untuk skor dia ada terbagi pada dua lah, sama ada mikro. Kalau mikro dia menggunakan borang MCOR lah. Kalau kecil dan juga sederhana dia akan menggunakan borang skor. Jadi
Mikro pula, jika nilai jualan tahunannya 300,000 dan ke bawah, pekerjanya bawah 5 orang, dia menggunakan borang MCO lah. Jadi borang MCO ni dia ada level dia, sama ada level 1, level 2 sehingga level 3 lah. Manakala untuk skor pula, penarafan skor dia menggunakan pakai ni lah, dia ada beberapa modul. Salah satunya pembuatan, perujukan, kontraktor, CIDB dan sebagainya lah. Jadi skor ni diukur berdasarkan nilai jualan tahunan syarikat dan juga dia punya nilai jualan tahunan dan juga dokumen-dokumen sokongan yang lain lah. Jadi sama ada syarikat tu mendapat 1 bintang, 2 bintang ataupun yang paling tinggi adalah 5 bintang lah. So bintang tu berdasarkan lawatan ke syarikat dan juga dokumen sokongan syarikat lah. Okey, selain daripada tu untuk penerapan skor ni kita memerlukan beberapa dokumen lah. Salah satunya lesen SSM, lesen majlis, penyata untung rugi 3 tahun terkini lah. Selain daripada itu, kita juga memerlukan penyata KDBSP, sijil-sijil yang syarikat pernah dapat lah. Okey, untuk skor ni memerlukan pegawai untuk kita buat lawatan lah. Jadi lawatan tu untuk pemerhatian di antara pegawai dan juga pemilik syarikat. Okey, seterusnya kita akan pergi ke program-program SME Corporation Malaysia lah. Okey, salah satunya inilah program Business Scale Up. Okey, saya nak share dekat sini Business Scale Up. Okey, kalau tuan-puan boleh tengok situ, ini adalah kita punya flyer lah. Di mana kriteria untuk business scale up ni memerlukan perakuan status PKS. So sebentar nanti saya akan ceritakan sedikit lah berkenaan dengan status PKS. Selain tu memenuhi definisi PKS lah. Syarikat tadi perlu sama ada kecil ataupun sederhana lah. Sebab apa saya tak cakap mikro, di mana mikro nilai jualan tahunan tidak melebihi 300,000. Jadi untuk program ni dia memerlukan melebihi 300,000 setahun lah. Jadi yang layak hanya kecil dan juga sederhana. Selain daripada itu, sekurang-kurangnya 60% equity adalah tempatan dan telah beroperasi 6 bulan ke atas, telah mendapat penilaian skor ataupun MCO tadi lah. Okey, yang terlibat, PKS yang terlibat dalam sektor yang berkaitan iaitu industri 4.0, automasi, pendigitalan, logistik, perujukan, pemborongan, smart city dan juga gaharu lah. Jadi kalau tuan-puan sedia maklum, untuk program business scale up ni, dia ada grant bersamaan lah, di mana grant-grant yang ditawarkan tu sama ada pembelian mesin ataupun sistem automasi, penaik tarafan mesin dan juga sistem pengundangan lah. Jadi grant layak maksima untuk yang ditanggung oleh SME Corporation Malaysia adalah sebanyak 400,000 lah. Jadi selain daripada itu, business scale up ni juga skop yang terlibat adalah e-dagang ataupun e-commerce lah. Jadi grant layak maksima 50,000, manakala pengubahsuaian premis ke arah pensijilan. Jadi pensijilan, pengubahsuaian yang dimasukkan adalah pensijilan halal, JMP, HACCP ataupun sebagainya lah yang berkaitan, yang memerlukan pengubahsuaian premis. Selain daripada itu, periklanan dan juga promosi. Periklanan, promosi dan juga pembungkusan produk. Jadi untuk pengubahsuaian premis sehinggalah ke pembungkusan produk, grant layak maksima adalah sebanyak 200,000. Jadi untuk skop pembiayaan yang ditanggung oleh SME Corporation Malaysia, 50% daripada jumlah kos yang diluluskan.
Sekiranya sebagai contoh, sekiranya mesin tu adalah 100,000, jadi 50% daripada 100,000 ditanggung oleh SME Corporation Malaysia. Jadi syarikat perlu membuat pendaftaran pendarafan skor terlebih dahululah. Jadi di mana syarat-syarat kriteria untuk program scale up ni, syarikat perlu mendapatkan status PKS, pendarafan skor dan juga telah berpasti 6 bulan ke atas lah. Itu adalah salah satu syarat ataupun kriteria untuk program ni lah. Jadi kelayakan pembiayaan adalah berdasarkan entiti perniagaan tunggal. Jadi di mana jumlah keseluruhan untuk grant ni adalah sebanyak 400,000. Okey, selain daripada tu, untuk pendaftaran dibuka 3 kali lah. Untuk dalam setahun tu dia 3 kali. Di mana kalau tuan-puan sedia maklum, boleh merujuk ke laman web SME Corp, www.smecorp.gov.my lah. Jadi tarikh permohonan dibuka tu pada 15 Mac 2020 sehingga 30 April. Yang ni dah lepas. Kemudian yang tarikh permohonan kedua yang dibuka bermula 1 Julai, so 5 hari yang lepas, sehingga 31 Julai 2020 lah. Seterusnya yang tarikh permohonan terakhir yang dibuka adalah pada 1 Oktober 2020 sehingga 31 Oktober. Jadi tuan-puan yang berminat ataupun syarikat yang layak untuk untuk mohon, boleh melayari laman web SME Corp www.smecorp.gov.my, boleh pergi ke program yang saya share dia punya ni. Okey, tuan-puan boleh pergilah smecorp.gov.my, pergi bahagian program, seterusnya pilih bahagian capacity building. Jadi kat situ boleh ada business scale up program. So boleh tuan-puan boleh mendaftarlah, mendaftar di sana secara atas talian. Okey, selain daripada itu, kita juga ada program SME status lah. SME status, tuan-tuan boleh pergi sebagai contoh, kita akan buka business scale up. Ini adalah cara-cara inilah. Tuan-puan boleh pergi ke nama web SME Corp. So kat sini dia ada menerangkan tentang inilah grant yang ditanggung, kemudian tarikh permohonan. So tuan-tuan boleh tekan link ni lah, click here for online application. Boleh tekan link tu, kemudian tuan-puan boleh mohon lah. So kat sini dia ada notis yang untuk pemprosesan lah. So kriteria dan sebagainya. So tuan-puan kena untuk pendaftaran kena menjawab soalan lah. Okey. Okey, lagi satu saya nak terangkan sedikit lah berkaitan dengan SME status, di mana permohonan selain daripada penerapan skor, syarikat perlu juga mendapat sijil status PKS lah. Status PKS. Okey. Status PKS ni salah satu syarat di mana permohonan business scale up tu syarikat perlu tunjukkan sijil lah, sijil PKS tadi. Apakah fungsi status PKS ni? So status PKS ni kita akan tahulah sama ada syarikat tadi dia mikro, kecil atau macam ni lah. Untuk pendaftaran status PKS ni memerlukan beberapa dokumen lah. Sebagai salah satunya dokumen sokongan yang diperlukan, lesen SSM ataupun lesen Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Seterusnya penyata untung rugi syarikat lah 3 tahun terkini, dan juga Direktur Syarikat senarai pemilik syarikat. Jadi sijil akuan status PKS ni tuan-puan boleh mohon secara atas talian dan juga boleh muat turun lah, muat naik tuan-puan punya dokumen sokongan, dan prosesnya dalam masa inilah 14 hari bekerja.
Okey. Okey, ini adalah status PKS lah. Okey. Untuk seterusnya program SME Corp yang lagi satu adalah Bumiputra Enhancement Program lah. Okey, program Bumiputra Enhancement Program ni kalau tuan-puan sedia maklum boleh tengok juga ke laman web SME Corp. Okey, sebentar. Okey, untuk tuan-tuan boleh juga pergi ke under Bumiputra Enhancement Program ni. Okey. So dekat sini dia ada ni lah penerangan sedikit berkaitan dengan Bumiputra Enhancement Program lah. Okey, sebentar. Okey, untuk kriteria kelayakan program peningkatan enterprise Bumiputra ni sama juga perlu mendapatkan perakuan status PKS lah. Jadi selain daripada itu 60% equity syarikat milikan Bumiputra. Seterusnya beroperasi di premis perniagaan yang sah. Jadi beroperasi di premis perniagaan yang sah ni maksud di sini tuan-puan perlu ada lesen majlis lah ataupun lesen pihak berkuasa tempatan. Selain daripada itu telah beroperasi 6 bulan dan ke atas dan menjalani penilaian skor ataupun MCO tadi lah. So apa yang skop yang ditanggung oleh SME Corp ataupun program ni, salah satunya pensijilan dan sistem pengurusan kualiti. Selain daripada itu peningkatan pembungkusan produk dan juga pembangunan dan inovasi produk lah. Selain daripada itu produktiviti dan otomasi, pembangunan penjenamaan dan promosi dan juga aplikasi dalam talian e-dagang, e-pembayaran dan juga aplikasi ICT lah. Jadi untuk permohonan tuan-puan perlu klik di bahagian senarai semak dan juga borang permohonan. Okey, senarai semak ni tuan-puan boleh bawa ke pejabat negeri lah. Kalau di Johor tuan-puan boleh hadir dengan senarai semak dan juga borang permohonan terus ke pejabat negeri Johor. Jadi selain daripada itu saya akan terangkan sedikitlah untuk pecahan geran yang saya cakap sebentar tadi. So pada awal tadi kita akan ada menerangkan sedikitlah berkaitan dengan definisi PKS. So kita ada mikro, kecil dan juga sederhana. Jadi untuk mikro pecahan geran dia adalah sebanyak 70% geran, manakala komitmen syarikat sebanyak 30%. Apa yang dimasukkan komitmen geran 70% dan juga komitmen syarikat 30%. Jadi untuk makluman tuan-puan, sebagai contoh saya bagi satu inilah contoh di mana syarikat ingin membuat pembelian mesin. So pembelian mesin berharga 100,000. So 100,000 tu 70% daripada 100,000 adalah 70,000, manakala 30% adalah 30,000 lah. Jadi 70% geran tu ditanggung oleh SME Corp, manakala 30% tu adalah daripada komitmen syarikat. Saya cakap ni tuan-puan jangan beli dulu kerana untuk geran ni syarikat perlu membuat pendaftaran lah. Yang saya maksudkan tadi, syarikat perlu membuat turun borang dan juga senarai semak tu, kemudian datang ke SME Corporation Malaysia, seterusnya dengan dokumen sokongan lah bagi syarikat yang telah membuat penarafan skor ataupun penilaian skor. Tak ada masalah, boleh teruskan untuk permohonan. Manakala bagi syarikat yang tidak ataupun belum membuat penarafan skor, kita syorkan syarikat perlu mendapatkan borang di pejabat negeri, seterusnya menyerahkan dokumen sokongan lah. Dokumen sokongan yang dimaksudkan tadi, lesen SSM, lesen majlis, sijil-sijil berkaitan, penyata untung rugi 3 tahun terkini, penyata bank syarikat 3 bulan terkini,
Itu untuk penerapan sekolah, dan ada juga senarai-senarai yang lain lah. Manakala untuk permohonan grant tadi, syarikat perlu bagi borang permohonan grant dan seterusnya disertakan dengan sebut aga inilah, katalah pembekal A tadi, syarikat memilih pembekal A, jadi syarikat perlu memberi 2 sebuah ke 3 sebuah aga lah. Jadi item yang ingin dibeli tadi, mesin 100,000, perlu ada 3 sebuah aga. 2 sebuah aga permainan, 1 yang dipilih tadilah. Jadi syarikat telah memilih pembekal A. Kertas kerja akan dibuat oleh pegawai SME Corporation Malaysia. Seterusnya selepas syarikat menyerahkan borang permohonan grant dan juga sebuah aga dan juga dokumen sokongan yang lain. Seterusnya setelah mendapat kelulusan daripada SME Corp, barulah syarikat perlu membayar komitmen sebanyak 30% tadi. Itu untuk mikro. Mikro komitmen 30% dan grant 70%. Manakala untuk kecil, grant yang ditanggung adalah sebanyak 60%, komitmen syarikat sebanyak 40%. Jadi jika mesin tadi harga 100,000 dan telah mendapat kelulusan, ini cerita pasal dah telah mendapat kelulusan, grant yang ditanggung sebanyak 60%, jadi syarikat perlu membayar terlebih dahulu kepada pembekal, 40% kepada pembekal, ataupun pilihan kedua membuat pembayaran 100% kepada pembekal. Dua cara pembayaran, sama ada bayar kesemuanya kepada pembekal, dan pilihan kedua bayar 40%. Selepas syarikat membayar komitmen syarikat, syarikat perlu sertakan mendapatkan resit pembayaran, invoice pembayaran, DO pembayaran daripada pihak pembekal lah. Selepas daripada itu, bila dapat pembayaran, syarikat perlu memaklumkan kepada pembekal untuk menghantar mesin yang telah dibayar tadilah ke premis syarikat. Itu untuk kecil. Manakala untuk sederhana, pecahan grant sebanyak 50% lah. 50% grant, and then komitmen syarikat sebanyak 50%. Jadi ada mikro, kecil dan juga sederhana. Mikro, kecil dan sederhana. Mikro grant yang ditanggung 70%. Kalau kecil tadi 60%. Manakala untuk sederhana 50% lah. Jadi selepas syarikat telah membuat pembayaran kepada pembekal, syarikat memaklumkan untuk bawa mesin tadi ke premis syarikat. Setelah premis syarikat mesin tadi dimasukkan ke premis syarikat, syarikat perlu menghantarnya lah borang tuntutan dan dokumen-dokumen sokongan yang lain lah untuk pihak SME Corp membuat lawatan verifikasi mesin tadi. Selepas lawatan verifikasi dibuat, pegawai akan menghantar laporan lah. Laporan tu pembayaran tu akan dilakukan dalam masa 14 hari bekerja paling cepat lah. Okey. Untuk scale up tadi, sama ada mikro, kecil atau sederhana, so dia tetap tanggung 50% lah. Berbeza dengan BEP tadi ataupun program peningkatan enterprise putra ni, dia punya pecahan grant tu berbezalah daripada business scale up. Okey. Untuk pendaftaran business scale up, macam yang saya cakap tadi, dia buka di 1 Julai hingga 31 Julai lah. So tuan-puan yang berminat boleh terus melayari laman web smecorp.gov.my, pergi ke bahagian program
program. Okey, ini saya ulang balik. Okey. Pergi bahagian program, seterusnya pergi ke scale up. Okey. Okey, ini adalah dia punya apa? Maklumat. Tuan-puan boleh mendaftarlah, klik di sini untuk permohonan. Sebelum membuat permohonan, disyorkan untuk syarikat memahamilah langkah-langkah yang perlu dipohonlah. So permohonan atas talian, penyerahan dokumen sokongan, penyediaan plan tindakan. Okey, kalau tuan-puan sedia maklum, selepas pendaftaran, dokumen sokongan perlu dihantar dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan atas talian lah. Selepas syarikat membuat pendaftaran atas talian, muat turun borang tersebut, kemudian kemukakan dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan, contohnya macam sebut harga, lesen SSM dan lesen sebagainya lah. Jadi hantar ke sekretariat lah, sekretariat program BizUp program. Okey, sekiranya tuan-puan ada pertanyaan ataupun ingin hadir ke pejabat ke SME Corp untuk mendapatkan khidmat nasihat, boleh hadir ke Menara Tabung Haji tingkat 11 lah. Ini di Johor. Nombor telefon kami 07-221-4815 lah. Okey.